Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menyertai MAC FEN Virtual Talk Series 2020 pada hari ini yang kita akan membincangkan tentang topik asas meminjam dan juga cara menguruskan hutang. Dan untuk makluman anda, webinar ini dibawakan kepada anda oleh Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ataupun BNMMAG dan juga Financial Education Network ataupun FEN. Dan nama saya Muhammad Faiz Naim sebagai moderator untuk sesi pada hari ini. Sedikit maklumat berkaitan Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Museum ini memainkan peranan dalam menyampaikan pembelajaran tidak formal tentang peranan dan tanggungjawab Bank Negara Malaysia ataupun BNM, sejarah dan perkembangan ekonomi dan keuangan Malaysia serta warisan numismatik dan seni negara, dan program-program pendidikan dan pameran sementara yang mempunyai tema dan keunikannya tersendiri sentiasa diadakan untuk menarik minat pelawat. Dan kepada anda pelajar-pelajar universiti, anda boleh menganjurkan lawatan sambil belajar ke muzium ini yang terletak di dalam bangunan Sasana Kijang, Jalan Dato' On, Kuala Lumpur. Dan untuk maklumat anda juga, buat masa ini muzium ini masih lagi ditutup untuk lawatan dan kami masih terus beroperasi melalui media sosial. Dan sedikit maklumat berkaitan Financial Education Network ataupun FEN, Jaringan Pendidikan Keuangan, yang terdiri daripada pelbagai institusi dan agensi kerajaan, ditubuhkan sebagai satu platform antara agensi yang komited untuk meningkatkan literasi keuangan di Malaysia. Dan FEN ini sebenarnya dianggotai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, AKPK, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan juga Permodalan Nasional Berhad. Baik. Peribahasa sediakan payung sebelum hujan sebenarnya sangat bersesuaian untuk diamalkan kerana kegagalan membuat persediaan awal dalam urusan keuangan akan mempengaruhi gaya hidup kita di masa akan datang, terutamanya kepada anda pelajar-pelajar universiti. Dan menurut Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, statistik menunjukkan sehingga 30 September 2014 seramai 292,775 orang memohon untuk mendapatkan khidmat kaunseling di agensi itu dan 115,706 untuk mengurus bebanan kredit. Jadi untuk hari ini, apakah asas meminjam dan pengurusan hutang yang terbaik terutamanya kepada anda pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi? Kita akan bersama-sama dengan speaker jemputan pada hari ini, iaitu Tuan Syed Muhammad Fauzi Syed Hussein yang merupakan pegawai kanan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Apa khabar Tuan Syed? Ya, khabar baik Encik Faiz Naim. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, saya dengan ini mempersilakan Tuan Syed untuk teruskan sesi perbentangan kita pada hari ini berkaitan dengan asas meminjam dan juga pengurusan hutang. Dan kepada peserta, sekiranya anda mempunyai soalan yang ingin ditanya kepada speaker jemputan kita pada hari ini, anda boleh menulis ataupun meletakkan soalan anda di ruangan chat yang telah disediakan. Dipersilakan Tuan Syed. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Encik Faiz Naim atas sedikit pengenalan pada kami, pada saya sebentar tadi. Selamat datang dan juga saya ucapkan kepada semua para pelajar yang menyertai sesi kita pada pagi ini. Ya, topik yang dibincangkan pada hari ini adalah asas meminjam, ya, yang mana kita dapati tajuk yang sangat sesuai, yang kita rasa penting, ya, yang diperlukan oleh golongan pelajar. Yang seperti mana kita maklum, golongan pelajar ni adalah golongan yang belum keluar bekerja ataupun hampir lagi kepada alam pekerjaan. Jadi sebelum
kita keluar ke alam pekerjaan, menerima pendapatan seharian, pendapatan bulanan sendiri. Jadi sebelum kita menerima wang tu, jadi bagaimana kita menguruskan wang. Jadi penting, sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana kita nak uruskan wang dengan baik, ya, supaya kita tidak berhutang, tak terperangkap dengan hutang, terbeban dengan hutang ataupun membuat hutang-hutang yang tidak penting, ya, dalam hidup kita. So kita merancang bagaimana kita membelanjakan wang kita. Jadi di sini platform ni saya rasakan yang sangat baik, sangat bagus untuk kita kongsi bersama pada hari ini, ya. Jadi saya rasa kita dah boleh mulakan, ya, ceramah saya pada pagi ini. Asas meminjam, ya. Next slide, ya. So agenda program kita pada pagi ini, kita mulakan dengan asas meminjam. Saya akan kenalkan sedikit pengenalan, kemudian kita pergi kepada jenis-jenis pinjaman, iaitu penggunaan kad kredit, membeli kereta dan juga membeli rumah. So 3 ni adalah biasanya hutang yang kita biasa buat, ya. Kalau dah bekerja tu namanya memang nak pakai kereta. Kalau dah bekerja tu memang kita nak beli rumah. Tapi yang mana satu biasanya yang pelajar-pelajar inginkan. So kalau kita belajar, saya ingat lagi kalau zaman belajar dulu tu, kalau kita keluar dah ada pendapatan sendiri, kita akan rasa macam apa yang kita nak beli bila kita dah bergaji, kita dah ada pendapatan sendiri. So apa yang perlukan? So kita nak kereta besar, kita nak memiliki kereta impian kita. Jadi apa jenis kereta impian? Itu yang berada dalam fikiran kita. Jadi pentingnya di sini kita terapkan dulu pengetahuan kepada para pelajar, ya, bagaimana kita menguruskan wang kita, bagaimana menggunakan kad kredit, bagaimana kita menguruskan pembelian kereta kita, apakah faktor-faktor yang sepatutnya kita lihat sebelum kita membeli, ya, membuat pinjaman. Sebab pinjaman kereta, pinjaman rumah ni bukan satu pinjaman yang kecil, ya, jumlah dia, ya, besar. Jadi kita perlu berhati-hati sebelum kita memulakan ataupun membuat pinjaman, ya. Dan kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, baik. So kita pinjam atau tidak. So apa yang menentukan sama ada kita nak pinjam ataupun tidak. So kita memikirkan, kita fikir, itu yang gambar tu tengok ke atas itu, kan. So dia fikirkan apa yang kita perlukan. Apa yang kita nak beli. Gaji dah dapat. Kita tak ada kereta, kita tak ada rumah. So mana satu yang nak beli dulu? Jadi kita mesti meminjam. Sebab kita pinjam, sebab kita tak cukup wang untuk membeli. Kalau nak membeli sarapan pagi itu, insya-Allah tak perlu meminjam lah. Kita ada duit, kan. Tapi kalau kita nak membeli satu barang yang harganya besar, mahal, ya. Jadi kita perlu meminjam daripada institusi keuangan. Jadi apakah keputusan ataupun apakah faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan untuk meminjam? Perlukah kita meminjam ataupun tidak, ya? Seterusnya. Jadi bila kita pergi kepada asas meminjam, kita perlu lihat kepada peraturan meminjam. Apa yang perlu kita faham tentang bagaimana nak pinjam, ya. So kita lihat sebelah kiri dulu dalam slide tersebut, ya. Kalau para pelajar tengok, apa yang kita perlu lihat sebelum kita meminjam. Kita yang pertama sekali kita perlu lihat kepada tujuan kita dulu. Apakah tujuan kita meminjam tersebut? Tujuan produktif sahaja. Apakah maksud tujuan produktif? Produktif bermaksud di sini pinjaman yang kita lakukan adalah mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Maksudnya sini contoh, ya, kalau kita nak membeli kereta. Kereta yang kita nak beli adalah tujuannya untuk kita berulang-alik ke tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja, ya. So itu adalah yang kita namakan produktif, sebab kita mencari rezeki. So bila kita kerja, kita akan dapat duit. Jadi perlukan kenderaan. Atas alasan tu tak mengapa. Tetapi kalau kita kata kita nak meminjam, tetapi sebabnya pinjam tu kita nak guna untuk melancong, contohnya pada musim sekarang COVID, PKP ni tak perlulah kita fikirkan melancong, ya, sebabnya tak boleh keluar negara. Jadi tak menjadi masalah. Tetapi kalau kita hanya nak melancong, travel saja kita meminjam. So itu adalah satu tujuan yang bukan produktif lah, ya. Kita membazir wang sahaja, sedangkan kalau nak melancong kita sepatutnya mengumpul wang untuk kita melancong.
buat peruntukan sendiri, bukan dengan cara meminjam. So kalau kita ingin pulang-alik kerja, perlukan kenderaan, kita buat pinjaman, itu adalah tujuan yang produktif, bagus ya. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan ini bergantung kepada sifat individu. Kalau seseorang individu itu mengatakan bahawa dia tidak perlu membeli kereta untuk ke tempat kerja. Tempat kerjanya hanya berdekatan dengan rumah. Dia boleh jalan kaki. Contoh yang pertama. Yang kedua, dia kata dia boleh menggunakan pengangkutan awam yang mana tidak menjadi masalah di kawasan dia bekerja dan juga rumahnya berdekatan. Jadi dia boleh menggunakan pengangkutan awam. Dia tidak kisah, tidak memerlukan kereta. Juga memberikan ataupun kita namakan menyebabkan dia tidak perlu untuk meminjam, membeli kenderaan ya. Ini terpulang kepada individu sebenarnya, tetapi jika perlu bolehlah ya, produktiflah kereta kenderaan ya. Dan tujuan yang kedua adalah kita mengikut kemampuan. Bila kita buat pinjaman, kita mengikut berapa pendapatan kita. Kita kira terlebih awal, terlebih dahulu sebelum kita membuat sebarang komitmen bayaran bulanan. So kita kaji apa yang kita mampu. Kenderaan kalau nak beli, kita nak kenderaan apa yang sesuai dengan diri kita. Jadi kita lihat tersebutnya. Dan yang ketiga dengan komitmen yang moral. Komitmen yang moral bermaksud adalah kita dapat memberi satu komitmen kepada pinjaman kita. Ya, kita jujur dan kita boleh bayar bulan-bulan. Kalau kita buat satu keputusan untuk meminjam tetapi tidak mampu membayar semula bulanan, itu adalah satu bukan komitmen yang baik. Jadi kita perlu pastikan bila meminjam jumlah bulanan tu kita mampu bayar bulan-bulan ya. Itu yang perlu kaji. Manakala kalau pelajar lihat di sebelah kanan, apa yang institusi keuangan lihat? So apa yang bank tengok kalau kita nak meminjam? Kita mohon ke bank dan apa yang mereka lihat? Yang pertama sekali, bank akan menilai risiko. Dia akan lihat kita tujuan meminjam. Kalau personal loan, pinjaman peribadi, kalau kita tak pernah ada rekod pinjaman peribadi, kemungkinan bank melihat kita tak ada rekod. Jadi bank tak tahu adakah kita berpotensi untuk menjadi seorang yang tidak mempunyai komitmen yang baik kepada membayar bayaran bulanan, ataupun kita seorang yang memang committed ataupun membayar bulanan, bayaran balik bulanan kepada bank dengan baik. Jadi potensi itu tak jelas lagi di situ. Jadi mereka yang tidak ada rekod, ini pun mendapat kesukaran juga ya untuk dapat kelulusan pinjaman. Tapi bank akan menilai dahulu kita punya tujuan meminjam. Kalau membeli kenderaan untuk tempat kerja, biasanya itu adalah jawapan ataupun alasan yang kukuh lah ya. Dan kemudian keupayaan membayar dan kesesuaiannya. Ya, kita lihat, bank akan lihat bagaimana kita ni, pendapatan kita sesuai tak nak bayar balik pinjaman tersebut. So dia akan menilai kita punya aliran tunai cukup ke 40% ya, adakah terlebih 40%. Kita akan lihat pengiraan tersebut nanti. Dan juga sejarah pembayaran ya. Sejarah pembayaran kita. Yang ni saya nyatakan tadi, kalau kita tidak ada rekod pembayaran sebelum ni dengan bank, jadi bank tak pasti sama ada kita ni jenis yang bayar on time ataupun tidak ada rekod, tidak ada sejarah sebelum ni. Jadi kita perlu mulakan, biasanya kita akan mulakan hutang yang kecil-kecilan dahululah sebelum kita buat hutang yang besar. Kita lihat apa itu hutang kecil-kecilan nanti ya, seterusnya. Okey, baik. Dan seterusnya dalam slide yang seterusnya ini adalah nisbah hutang kepada pendapatan. Ya, yang mana kita perlu mengira berapakah peratusan komitmen kita terhadap hutang ya. Dalam contoh di sini nisbah dia, kalau kita kira di sini pembayaran balik bulanan dibahagikan dengan pendapatan bersih dan didarabkan dengan 100 ya. So ini adalah kita pembayaran balik bulanan ni adalah jumlah komitmen kita bulanan. Apa hutang yang kita ada, kita totalkan. Ini adalah perbelanjaan tetap. Maksudnya di sini tetap setiap bulan kita perlu mengagihkan ataupun mengasingkan sedikit wang untuk kita bayarkan kepada bank. Jadi berapa jumlah dia? Kalau kita ada pinjaman kereta, kenderaan, dah ada pinjaman perumahan contohnya, ataupun kita dah ada pinjaman peribadi. Jadi kesemua hutang ni perlu dijumlahkan ya, dan hutang maksud saya bayaran bulanan ya. Kita bahagikan dengan pendapatan bersih kita setiap bulan, gaji dan darab dengan 100. So syarat dia adalah tidak melebihi 40%.
So kalau dia melebihi 40%, agak sukar untuk pihak bank untuk meluluskan pinjaman kita lah, ya, sebab lebih daripada 40%. Contoh di sini yang diberikan dalam slide, Encik Ali, pendapatan bersih bulanan beliau adalah 4,135, ya. Dan jumlah pembayaran balik bulanan beliau dengan ada perumahannya, dia dah ada sewa beli kenderaan dan juga kad kredit beliau berjumlah RM1,935. Jadi kita bahagikan komitmen dia RM1,935 bahagikan dengan pendapatan bulanan dia 4,135 dan kita darab dengan 100 dan dia dapat 47%. So pelajar-pelajar rasa bagaimana? Kalau dah dapat 47%, adakah beliau layak ataupun boleh lagi membuat hutang? Tak boleh, ya. Jadi kita tak katakan di sini dia komitmen dia dah tinggi melebihi 40% untuk ceiling ataupun perbelanjaan tetap beliau, ya. Jadi tak digalakkan untuk membuat hutang lagi. Tapi bergantung kepada bank, ya. Kalau kita lihat kelayakan, kita selalu tanya, kenapa kalau bank kelayakan dibagi sampai 60%? Ada sesetengah bank pula benarkan sampai kita dapat komitmen kita 70%, ya. Lebih, ada setengah bank 80%, ya, mengikut kita gaji. Makin tinggi gaji dia akan berani bagi gaji, bagi percentage tu, peratusan tu lebih tinggi, ya. Jadi perlukah kita tengok kelayakan bank? Kita kata kita mohon pada bank pinjaman kita lulus. Jadi okey. Sebenarnya tak okey, ya. Kita kena lihat dulu kemampuan kita dahulu. Sebab bank tak semua komitmen kita bulanan kita dia tahu. Hanya kita yang tahu komitmen bulanan. Ya, bank hanya lihat apa yang tertera dalam Secris report. Kita akan bincangkan tentang Secris report sebentar lagi. Jadi apa yang di luar daripada Secris report, bank tak tahu, hanya kita yang tahu. Jadi kita perlu kaji kemampuan kita sebelum kita membuat hutang. Seterusnya. Ya, okey. Ini adalah contoh laporan Secris, ya, dari Bank Negara, ya. Secris, ya. Apa maksud Secris tersebut adalah Central for Credit Reference Information System, ya, Secris, yang mana kita yang boleh dikeluarkan oleh Bank Negara dan juga di AKPK kami juga boleh mencetak, ya. Kalau dah bekerja nanti para pelajar boleh mencetak ini secara percuma, datang ke Bank Negara, ataupun di AKPK kita boleh cetak untuk secara percuma. Untuk kali pertama, ya, dapatkan PIN code. Untuk akan datang, kita boleh buat online sahaja. Tak perlu datang lagi lah. Boleh cek semak kita punya Secris. Seperti mana yang lihat, ya, kalau para pelajar lihat di situ, kalau lihat pada kolom N, ya, cuba lihat pada kolom N. Ada kolom N di sini. Dia ada dalam apa yang tertera yang muncul dalam Secris, kita akan lihat 12 bulan akan tertera, akan kelihatan 12 bulan rekod dalam report, ya. Maksud di sini dalam Secris hanya rekod komitmen bulanan kita selama 12 bulan sahaja akan tertera dalam Secris. Lebih daripada itu yang ke belakang dah tak muncul lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau para pelajar lihat dia ada 000 kan, ada 1, ada 2. Apa nombor tu? Okey. 0 tu maksudnya tidak ada sebarang tunggakan. Maksud di sini kalau kita bayar on time setiap bulan, so ke semua 12 bulan ni akan muncul 0 saja, ya. Bagus. Maksudnya kita bayar on time. Baguslah. Kita memang nak lihat 0,0,0,0 saja. Tapi sebagai contoh dalam slide ni, kalau you lihat di sini ada 1, ada angka 2 dan angka 3. Kalau lihat pada bulan Mac, April dan Mei tu, dia ada 1, 2, 3. Itu maksudnya dia ada 3 tunggakan. Dia ada 2. Dalam bulan Mac ada 1 tunggakan yang tak berbayar. Kedua, bulan April dah jadi 2. Maksudnya bulan Mac dan bulan April dia tertunggak 2 kali. Ataupun dia bayar tapi dia lewat bayar 2 kali. Kemudian bulan Mei ada 3. Maksud tunggakan. Jadi tunggakan 1, 2, 3. Kadang-kadang kita akan jumpa 7 tunggakan, ya. Angka 7 itu menunjukkan bahawa sejarah ataupun komitmen dia tak moral, ya. Jadi bila bank lihat begini, agak sukar untuk bank meluluskan jika ada permohonan baru daripada orang seperti inilah. Sukar untuk diluluskan sebab dia tidak ada komitmen yang moral dalam membayar bayaran bulanan kepada bank, ya, hutang-hutang dia. Jadi kita kena pastikan dalam Secris ni 0,0,0,0 saja rekod bayaran dalam kolom N ni, ya. Itu menunjukkan kita committed dengan bayar balik kepada bank, ya, loan-loan kita. Baik, seterusnya.
Dan sekarang kita pergi kepada sumber utama meminjam. Ya. Sumber utama meminjam kita macam biasalah ya, institusi kewangan berlesen, semua bank kita boleh meminjam. Ya. Commercial bank yang di bawah pantauan bank negara kita boleh buat pinjaman. Kemudian pemberi pinjaman wang berlesen ya ada ya yang diiktiraf oleh bank negara. Koperasi ya, bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pun ada koperasi yang mana koperasi ini semuanya tertakluk kepada bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Boleh, ini biasanya untuk penjawat awam lah ya, koperasi. Dan juga yang saya tanda soal tu pemberi wang pinjaman tidak berlesen. Yang ni kita tak boleh, memang jangan meminjam daripada yang tak berlesen. Dalam konteks kata yang kita mudah faham adalah along lah ya. Along, kita pinjam along. Jangan pinjam along lah ya. Memang tak okey lah ya. Kita tak tahu dari mana sumber dia dan berapa dia punya interest. Faedah yang dikenakan sangat tinggi dan dia akan mengancam kehidupan kita dan mengganggu keselesaan kita sekeluarga. So elakkan daripada pinjaman wang tak berlesen ni lah. Cari yang berlesen. Ya, seterusnya. Okey, slide yang seterusnya. Okey. Menjadi penjamin. Okey, ini pun satu hal juga sebenarnya ya, yang mana kita perlu lihat ya. Kita tidak membuat pinjaman, rekod kita bagus. Dalam kalangan pelajar nanti kalau ada yang berpeluang bekerja menjadi penjawat awam, golongan penjawat awam inilah biasanya yang menjadi rebutan ramai pihak bank dan juga saudara mara ya, kawan-kawan, yang mana bila nak buat pinjaman saja perlukan garantor ataupun penjamin. So bila kita nak jadi penjamin ni, kita kena berhati-hati, elakkan kita menjadi penjamin pada kawan-kawan. Walaupun kita rapat bagaimanapun dengan kawan kita, kita kena kenal dahulu dia punya tingkah laku, bagaimana komitmen dia dalam membayar hutang ya, supaya kita tak terperangkap. Bila kita jadi penjamin, sampai bila-bila habis hutang baru kita boleh bebaskan diri. Contoh, ada satu contoh yang satu pasangan ni dia belajar bersama-sama di universiti, merancang pasangan ni nak kahwin. Jadi mereka ni dah bertunang. Bila dah bertunang, dia nak merancang untuk membeli sebuah rumah supaya mereka dah kahwin nanti duduk dalam rumah tu lah kan. So mereka perancangan awal tu bagus. Ya, dia dah sebelum kahwin lagi dah perancang. Tapi nak jadikan cerita, rumah dah dibeli. Setelah dibeli tak jadi kahwin. Ya, bergaduh tak jadi kahwin. Tapi yang si perempuan telah menjadi penjamin kepada si lelaki, yang mana mereka berdua tidak menghubungi antara satu sama lain. Dia tak ada kenal lagi dah, tak tahu, dengar cerita pun tak ada. Jadi tapi bila dapat tahu rumah tersebut tak dibayar. Ya, ada tunggakan dalam pembayaran. Jadi bank cari siapa kalau tunggakan tak dibayar? Ya, bank akan cari penjamin. Jadi si perempuan ini yang terpaksa menyelesaikan hutang tersebut yang tak dibayar oleh si lelaki yang bukan suaminya, tak berjaya lah kan, kan hubungan yang tak berjaya. Jadi ini juga mendatangkan masalah ya. So begitu juga dengan adik-beradik ataupun dengan saudara mara. Boleh, bukan kita tak galakkan untuk membantu keluarga, tetapi perlu berhati-hati, kenal siapa yang membuat hutang supaya kita faham. Kalaulah kita menjadi penjamin, kalaulah penghutang tersebut gagal membayar, kita perlu sedar yang kita perlu bersedia untuk membayar pinjaman tersebut ya. Itu risiko untuk menjadi penjamin ya, berisiko. Kita bertanggungjawab untuk pinjaman yang belum dijelaskan termasuk faedah sekiranya peminjam utama mungkir, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Dan berfikir dahulu sebelum bersetuju menjadi penjamin ya, bukan sebarang orang kita boleh jamin sewenang-wenangnya ya. Dan pastikan loan ataupun hutang yang dia buat tu sebenarnya kita tahu jumlahnya dan kita mampu, kalaulah si penghutang tak bayar, kita boleh bayar. Itu tak mengapa. Tetapi kalaulah orang itu tersebut hilang dari pandangan, tidak membayar hutang, kita terpaksa membayar, kita kena bayar. Ya, we have to bayar, we have to pay. Ya. Seterusnya. Baik, dan seterusnya kita mulakan yang pertama, loan kecil yang saya nyatakan tadi, walaupun kecil saiznya tetapi sangat mengancam. Ya, mengancam maksudnya di sini ialah mempunyai nilai faedah, kadar faedah yang sangat tinggi berbanding hutang-hutang yang lain
inilah namanya kad kredit ya, yang mana penggunaannya perlu berhati-hati, perlu ada ilmu menggunakannya. Seterusnya. Okey, untuk bertanya berapa ramai yang menggunakan kad kredit, saya pasti kalau dalam kalangan pelajar ni saya rasa ramai yang belum ataupun tak ada langsung lah menggunakan kad kredit ya. Nanti esok dah bekerja, ramailah yang nak buat kad kredit. Biasalah bila nak buat kad kredit ni kita kata kalau tak ada kad kredit kita rasa macam tak bergaya lah ya, bukan pegawai lah ataupun bukan somebody lah. You must have one credit card. Menunjukkan wah you boleh beli macam-macam. Dia memang bergaya tetapi bila kita fikirkan komitmen bulanan tidak sangat bergaya lah sebenarnya. Sebenarnya ia adalah tanggungjawab ataupun beban untuk kita bayar bulanan, berhati-hati menggunakannya. So kita kena tahu apa bila kita menggunakan kad kredit ni. Kita perlu tahu bila tarikh akhir bayaran, itu yang satu. Kemudian kita kena tahu tarikh penyata dia bagaimana, statement date dia, bila dia punya deadline dia dan berapa banyak kredit kad yang perlu kita ada ya. So adakah kita boleh ada 5, boleh ada 10 kredit kad? Mampu ke bayar kalau ada 10 kredit kad sebulan, berapa kredit kad nak bayar ya. So mungkin ada tunggakan di situ ya. Seterusnya. Okey, untuk menggunakan kredit kad ni ya, bila kita ada kredit kad ya, saya nak simplifykan cara penggunaan kredit kad. Pada masa akan datang bila para pelajar dah bekerja, tidak mengapa kalau kita kata kita nak ada kredit kad. Bukan salah kredit kad, tak mengapa. Nak menggunakan kredit kad boleh, tidak mengapa. Bukannya kita kata oh siapa yang guna kredit kad, yang ada kredit kad maksudnya keuangan dia tak bagus. Tidak begitu ya. Sebenarnya kita perlu tahu cara menggunakan kredit kad. Menggunakan kad kredit ialah yang mana bila kita berbelanja pada bulan tu, di akhir bulan tu kita perlu bayar habis apa yang kita belanjakan ya. Seperti mana peraturan nombor 1 untuk menggunakan kad kredit, menggunakan kad kredit sebagai kaedah pembayaran bukan pinjaman. Maksudnya di sini ialah you tak ada cash pada masa tu dalam poket ya, swipe menggunakan kad kredit, nampak pula pergi pasar raya, nampak ada beg tangan, ada jam tangan ataupun ada baju yang kita rasa cantik, kita nak miliki ya, kita nak beli dan kita swipe. Masa tu tak ada cash, belum keluar duit di ATM, boleh menggunakan kad kredit, tapi pastikan pada akhir bulan tersebut dapat gaji, kita bayar habis apa yang kita belanjakan dengan menggunakan kad kredit tersebut. Itu cara yang sepatutnya ya, bukan hanya pinjam bulan ni, guna kad kredit pada bulan ni dan bulan depan baru kita bayar. Yang tu salah sebab bila bulan depan baru nak bayar, apa yang kita gunakan jumlah tersebut akan di-chargekan faedah ya, sebanyak 1.5% maksimum ya, sebulan 1.5. Yang maksud di sini kad kredit tahunan paling tinggi adalah 18%. Itu maksimum yang dibenarkan oleh bank negara kepada bank-bank ya. Yang mana 18% ni tinggi, begitu tinggi. Kita bahagikan pada 12 bulan, 1.5% setiap bulan dia akan chargekan kepada baki pinjaman kita yang belum berbayar lagi dalam kad kredit tersebut. So itu kita perlu berhati-hati ya, bila kita bayar, bila kita gunakan kad kredit akan di-chargekan. Tetapi kalau kita gunakan pada bulan tu, kita bayar habis juga pada bulan tu, tidak akan ada charge yang 1.5% tersebut. So itu kita perlu hati-hati bayar ya. Kemudian bayar sepenuhnya. Bila ada dapat dekat kredit, dia akan tunjukkan di situ minimum payment ataupun bayaran minima. Kebanyakan orang dia sayang duit, cash nak bayar, dia bayar hanya minima saja, 5%, 5% from the outstanding amount. So kita bayar 5% sahaja, itu sebenarnya adalah kita bayar faedah sahaja, tak termasuk kita punya bayaran yang kita belanjakan untuk membeli barangan tersebut ya. So hanya membayar faedah. So kalau setiap bulan kita ada kredit kad, bayar hanya 5% saja, kita sebenarnya hanya membayar faedah dan kita sebenarnya tidak menyelesaikan hutang kita ya. So apa yang kita perlu buat, lihat ke peraturan nombor 3, menangguhkan pembelian besar sehingga tarikh penyata. Maksud di sini adalah apa yang kita nak beli yang menggunakan kad kredit, kita perlu fikirkan di akhir bulan kita mampu untuk bayar semula habis dalam bulan tersebut ya. Kalau ada yang besar kita belikan,
pastikan kita bersedia, kita kena sedar yang kita perlu membayar faedah sebanyak 1.5. Tak boleh habis dalam bulan ni, bulan hadapan kita kena habiskan bayar kad kredit. Jadi penggunaan begini bagus ya. And then simpan yuran pengeluaran dari ATM, boleh mengesan perbelanjaan, pelan pembelian asuransi faedah. Yang ni semuanya adalah dan freebies, goodies ini adalah rebate lah ya, mana kita ada point-point. Ini biasalah orang guna kad kredit, dia kata dia tak gunakan untuk beli barang. Kad kredit dia guna untuk membeli minyak, isi minyak kereta saja, kenderaan saja. Okey, tak apa. Dia kata sebab nak collect point, boleh beli redeem barang-barang. Okey, itu bergantung terpulang kepada individu bagaimana cara untuk menggunakan ataupun spend dia money menggunakan kad kredit. Tetapi pastikan pembayaran semula tu mengikut apa yang telah saya nyatakan tadi. Ya, seterusnya. Lain-lain tip bijak penggunaan kad kredit ya. Kurangkan bilangan kad kredit. Okey, jangan ada sampai 10. Bila angkat saja berderet turun ke bawah kad kan, semua kad. Mana satu nak guna, kita swipe saja boleh. Mewahnya cara hidup ya. Gaya hidup ni sebenarnya memang kita gaya hidup ni bahaya ya, bila kita mengamalkan gaya hidup yang mewah, kita membelanjakan wang lebih ya. So kalau kad kredit ni kita limitkan lah. Kalau ada satu dah bagus dah, kalau ada dua itu maksimum. So setiap daripada kita kalau ada dua okey lah. Kalau ada lebih daripada dua kami tidak galakkan lah. So, maksimum dua sajalah ya. Supaya kadang-kadang bila kita buat urusan pembelian menggunakan kad kredit, biasa kadang-kadang bank ada offline. Jadi bila kita menggunakan kad kredit offline, so kita ada option satu lagi untuk menggunakan kad kredit yang bank yang kedua. Jangan ada bank yang sama lah ya. So kalau ada kad kredit dua dengan bank yang sama, serupa bila bank tu offline, kedua-duanya tidak boleh digunakan. So bank yang berbeza itu adalah lebih bagus. Tapi kalau ada yang nak guna satu saja kad, lagi bagus. Dan tak nak menggunakan kad kredit pun okey, tak menjadi masalah ya. Kemudian elakkan mengeluarkan wang pendahuluan melainkan jika perlu. Yang ni pun satu juga ya. Kadang-kadang bila bulan kita short, kurang menabung, kurang apa kita katakan emergency fund, wang kecemasan, dana kecemasan tidak ada, tak mengumpul duit selama ini. So bila waktu kecemasan tidak ada cash di tangan, habis, jadi pilihan terakhir adalah kad kredit. Jadi apa yang berlaku bila dia keluarkan kepada ATM, pergi ATM, keluarkan duit menggunakan kad kredit, kita ada double charge di situ. Bila tak bayar lambat dalam bulan tu tak bayar, dia charge 1.5%. Tapi kalau kita tak bayar, kalau kita keluarkan duit juga, dia akan charge lagi another 5%, 5% daripada jumlah yang kita keluarkan. Yang maksudnya charge atas charge ya. So elakkan kalau boleh mengeluarkan wang pendahuluan ataupun advance cash ya, melainkan jika perlu. Jika perlu ni pun sebenarnya kecemasan saja, dan we should aware yang mana percentage ataupun peratusan charge yang dikenakan tu ya 5% terhadap amount yang kita keluarkan. So berhati-hati. Dan kemudian yang ini, yang tiga ni, membeli secara atas talian hanya di laman sesawang yang dipercayai. Yang ini pun satu juga masalah. Saya tak menyalahkan online marketing sekarang ni dengan macam-macam yang ada ya, promosi, diskaun dan sebagainya ya, yang mana kita dah ada online purchase online saja, barang-barang dah sampai, ada macam-macam company kita boleh pilih ya, yang mana ini juga menggalakkan kita menggunakan kad kredit. Tapi menggunakan tidak menjadi masalah, tapi membayar balik tu perlu mengikut apa yang disarankan oleh kami. So bayar, habis, settle, tidak ada lagi beberapa bulan depan, itu tidak menjadi masalah, tidak ada charge yang dikenakan. Tapi ini adalah gaya hidup lah ya. Ini yang menyebabkan orang berhutang lebih ya. Online buying ni, purchase. Okay, next. Dan sekarang kita pergi kepada power membeli kereta. Okey, golongan pelajar ni kalau nak beli kereta ni satu yang nampak. Kalau saya dulu belajar, kalau nak beli kereta ni memang best lah nampak berkereta.
dah bekerja, kita nak beli kereta lah. Sebab bila kita nak bekerja, kadang-kadang kita pergi interview. Saya tak nafikanlah, kadang-kadang ini juga kehendak company. Kita mohon kerja di satu syarikat, mengatakan dia perlu kita ada lesen memandu. Kadang-kadang dia akan tanya kita, ada kereta. Jadi golongan pelajar ni yang mana yang bakal jadi pekerja ni, kita perlu menyiapkan diri kita bukan sahaja dari mental, skill kita, tapi juga kenderaan. Sebab kan kadang-kadang calon-calon yang datang temuduga tu, dia mereka menyiapkan diri dengan kenderaan. Jadi kadang-kadang company bos akan tanya, majikan akan tanya, ada kenderaan sebab kita perlukan you ke sana kemari, meeting di sana, meeting di sini, outstation. Jadi kalau kita tak ada kenderaan, kita rasa macam satu kekurangan. Ada kemungkinan kita gagal untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi inilah satu faktor yang menyebabkan golongan pelajar yang lepas habis tamat belajar sahaja universiti, graduate, dan you membeli kereta, ya, yang mana kereta ni kita tahu dia adalah liability, ya, yang mana dia hutang, dia adalah bukannya aset, yang mana nilainya susut sepanjang tahun, diturun. Jadi adakah kita perlu beli kereta ataupun kita beli rumah? Ada juga pelajar yang kata, okey, dah kerja, saya nak beli rumah dahulu. Melihat juga kepada kemampuan kita lah, gaji, ya. Rumah pertama bagaimana saiz dia dengan gaji kita, kemampuan kita. Tetapi juga penting, bila kita lihat, bila tak ada kereta, kita pun susah nak bekerja. Jadi kita perlu juga berhutang untuk membeli kereta, ya. So mengikut kepada keperluan, ya, kita. Tapi apa yang berlaku, kita menetapkan matlamat keperluan, menetapkan matlamat mengutamakan keperluan ataupun kehendak. Kita kena bezakan. Dari sekolah dulu kita dah belajar subjek kemahiran hidup. Pada zaman tu kita dah dibekalkan dengan apa itu kehendak, apa itu keperluan. Kalau kita ada duit, mana satu kita nak utamakan? Kehendak ke keperluan ke? Mana yang lebih penting? So, kita akan utamakan keperluan. Kan kita beli benda yang penting saja. Apa yang kurang penting, kehendak saja kita perlu abaikan. Biasanya begitu, kan. Begitu juga kenderaan. Kita kata keperluan sebab saya nak bekerja, saya nak bergerak dari point A ke point B, iaitu dari rumah ke pejabat. So kita perlukan kenderaan untuk senang bergerak. Yes, kita beli kereta sebab ini adalah keperluan. Tetapi bila kita nak membeli, kita akan melihat apa kenderaan yang ada di pasar. Bila kita lihat kenderaan yang ada di pasaran, kita dah mula berubah daripada keperluan, pergi sedikit kepada kehendak. Kita akan lihat apa yang cantik, color apa yang cantik. Nak kereta kecil ke, nak besar sikit ke, nak yang sporty ke, nak SUV ke, kita dah mula memikir-mikirkan kehendak mengikut minat kita. Ada orang minat kereta begini, ada orang minat kereta yang berdesain begini. Jadi kita dah mula mengutamakan kehendak. Daripada niat asalnya bagus untuk keperluan, tapi kita juga consider, pertimbangkan kehendak dan minat. Minat dan kehendak inilah yang menyebabkan kita sebenarnya berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya kita belanjakan. Kemampuan kita, kalau nak tahu nak beli kereta, mesti gaji sama dengan gaji tahunan. Contoh, ya, gaji saya RM2,000 sebagai contoh, 2 kali dengan 12 bulan, 12 kali 2, 24. So gaji saya tahunan saya adalah RM24,000. Kalau saya ingin membeli kereta, saya perlu mencari kereta yang berharga RM24,000 sahaja. Betul, ya. So kita perlu kaji. Kalau kebanyakan graduate, pelajar yang tamat saja universiti, semuanya akan beli, tengok kereta apa yang kita nak, beli yang cantik, yang cool di mata orang, kita bawa orang semua kagum. Kita nak utamakan emosi kita dahulu. Kita mengutamakan gaya, bangga, ya, seronok. Jadi kita tak mengutamakan wang kita. Bila kita mengutamakan emosi, kita akan korbankan wang kita. Tapi kalau kita mengutamakan wang kita, korbankan emosi kita. Jangan fikirkan gaya, fikirkan wang dan kemampuan kita terlebih dahulu. Ikut gaji tahunan kita. Itu adalah harga maksimum untuk kereta yang mampu kita miliki. Ya, next. Dalam slide seterusnya, okey, kalau lihat di sini, tengok gambar macam-macam jenis kenderaan yang ada. Apakah kereta idaman anda? Okey, macam-macam brand yang saya tak boleh mention di sini. Saya pasti ramai dalam kalangan pelajar ni yang ini adalah salah satu kereta idaman, ya. Perlukah kita beli sekarang?
mengikut apa yang kita mampu, ataupun dalam slide yang seterusnya, ataupun ini sahaja dalam slide. Atau mungkin untuk sekarang pakai yang ni. Saya tak mengatakanlah kurang kualiti, kenderaan ini berkualiti juga ya. Ataupun pakai ini saja. Yang mana kalau kita tengok ini adalah sesuai dengan kemampuan kita, sama dengan gaji tahunan kita, jumlahnya kita mampu memakai kereta tersebut. Jadi ini tidak membebankan kita, cuma dia memenuhi keperluan kita untuk berulang-alik ke tempat kerja ya, sebagai seorang pekerja ya. Seterusnya, okey. Dapat saja kereta, biasanya kita nak pilih saja, kita biarkan bank saja yang kirakan, ataupun kita biarkan penjual kenderaan saja ya, company itu mengirakan untuk kita. Sebenarnya kita perlu ada basic asas bagaimana nak memastikan berapa bayaran bulanan yang kita perlu sediakan untuk membayar kenderaan kita. Jadi apakah yang kita perlu lihat? Mari kita lihat sama-sama di sini. Berapa banyakkah ia akan jadi? Contoh ya, harga kereta yang kita nak beli adalah sebanyak RM50,000 ya. So kita bayarkan dulu pendahuluan. Pendahuluan biasanya 10%, ada individu yang suka lebih tinggi, 20%, 30% terpulang ya. Lagi tinggi duit muka ataupun down payment lagi bagus ya. So kita letakkan contoh di sini 10% ya. Sekarang ni kalau lihat di pasaran, zero down payment, dia kata package untuk lepasan universiti, ada spesifik letakkan situ, lepasan universiti, zero down payment. Jadi pelajar-pelajar yang mana yang excited, sungguh teruja untuk memiliki kereta ni, lajulah beli kereta tanpa memikirkan perlu mengumpul wang down payment ataupun duit muka terlebih dahulu. Jadi kita perlu simpan duit muka dulu ya, sebelum kita beli kereta, kena sabar. Jadi bayaran pendahuluan adalah 10%. Jadi 10% daripada RM50,000 adalah RM5,000. Jadi jumlah pinjaman yang kita perlu, hire purchase yang kita perlu pinjam daripada bank adalah RM45,000 ya. So kita katakan di sini, let's say kadar bunga, kadar dia flat rate, kadar rata 3.5% dia punya interest. Kemudian tempoh hutang dia kita buat 5 tahun. Kalau tanya AKPK kata jangan buat loan kereta lebih daripada 5 tahun, maksimum 5 tahun ya, maksimum 5 tahun bersamaan dengan 60 bulan. Jadi tengok kita kira dia punya jumlah bunga. Macam mana kita kira jumlah bunga di situ ya. Loan amount adalah RM45,000, kemudian interest rate dia 3.5%, darab dengan 5, itu bersamaan dengan 5 tahun lah ya. Kita buat loan 5 tahun, kemudian berjumlah adalah RM7,875. Ini adalah bunga ataupun interest sahaja. Jadi kita tambahkan interest ini kepada jumlah pinjaman prinsipal pokok yang kita pinjam dari bank, RM45,000 tambah dengan 7,875, dia akan menghasilkan RM52,875. Inilah jumlah yang kita pinjam daripada bank, dan jumlah ini kita bahagikan dengan bilangan bulan, 60 bulan. Ya, 60 bulan. Jadi kita akan dapat dalam RM881 sebulan. Okey, mampu nak bayar RM881 sebulan? Mampu? Ramai yang kata okey, bolehlah tukut. Ya, 881 ataupun tinggi lagi. Kalau tinggi lagi, lebihkan down payment lagi, so kita akan dapat rendahkan bayaran bulanan dia ya. So kalau 881 ni tinggi, okey, beli. Tapi sebenarnya sabar ya tuan-tuan, pelajar-pelajar, sebab 881 ni hanya untuk bayaran komitmen pada bank sahaja. Beli kereta tu, letak depan rumah, tengoklah hari-hari, letak situ, naik bas pergi kerja, naik LRT pergi kerja. Sebab untuk mampu kita tengok saja 881 tu. Tapi kalau nak pakai kereta tu, kena isikan minyak, betul. Kena belikan insurans, kita kena belikan road tax, kita kena bayar road tax, insurans, parking, tol. Semua tu kita kena pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan kereta tersebut. So kalau dalam next slide, boleh tengok next slide. Slide lagi satu. Oh, tak ada ya. Satu lagi. Ini dia.
Lihat di sini ya. So kos sebenar bayaran bulanan memiliki kereta. Cuba lihat di sini. Kalau kita kira tadi 881 hanyalah ansuran kita bayar kereta tersebut. Tetapi cuba kita lihat insuransnya berapa. Kalau kereta tu 1,500 setahun kita kena sediakan bayar insurans. So kita bagikan dengan 12 bulan. So bagi 12 kita ada RM125 yang kita perlu sediakan. Tolak tepi. We have to put aside some amount money, RM125 in order to buy that car. So we have to buy the insurance. In order to have that insurance, we have RM125. So 125 we have to put aside. Kemudian ada cukai jalan, road tax, RM8 sebulan kita kena letakkan tepi. Jangan guna. Bahan bakar, what about the perkhidmatan, the maintenance of the car, RM150. Tempat letak kenderaan, tol 100. Jadi total ni bila kita dah letakkan di tepi RM1,514 daripada RM881 tadi dah jadi RM1,514. Inilah jumlah RM1,514 yang kita perlu sediakan. Kau ada? Ada. Kalau tak ada, consider benda itu untuk membeli kereta. Kalau ada duit, baru boleh beli. Jangan fikirkan hanya bayaran bulanan kepada bank sahaja, tetapi belanja-belanja yang seperti yang dinyatakan dalam jadual ini, ya. So kena ada benda ni, ya. Okey, boleh kita pergi kepada 2 slide yang sebelum ni? Okey, simpanannya. Ini contoh dalam table ni. Kalau saya tanya para pelajar tuan-tuan sekalian, ya, kalaulah kita lihat kepada kolom sebelah kanan sekali bayaran bulanan, ya. Lihat bayaran bulanan, ini adalah 1 2 3 4 5, ada 6 pilihan bayaran bulanan. Cuba lihat, bayaran bulanan yang mana rasanya yang menjadi pilihan hati? Saya pasti ramai yang akan tengok di sini. 426 yang saya dah merahkan tu. Warna merah tu. Yang tu paling rendah, okeylah, bolehlah komit bayar rendah kan. Tapi sebenarnya bila kita ambil yang rendah, apa yang berlaku bila bayaran bulanan ni rendah? Cuba lihat di sini, ya. Dia buat 30% bayaran duit muka installment RM15,000 kereta tersebut, ya, tapi dia buat loan selama 9 bulan. Lama, dia drag panjang, ya, selama 108 bulan. Bila dia bayar 108 bulan, 9 tahun dia bayar, sebenarnya faedah yang dikenakan, bunga yang dikenakan pada dia adalah RM11,025. Yang paling tinggi dalam kalangan pilihan-pilihan yang ada dalam jadual ini adalah faedah yang paling tinggi kita bayar pada bank. Bank memang paling sukalah kalau kita bayar begini. Ya, diterima, dibuat sale, dia dapat faedah, dapat lagi interest, ya. Sebaliknya, apa yang saya katakan warna hijau ni, RM685 ni, yang ini memang tinggi, bayaran bulanan dia sedikit tinggi daripada 426, ya, kita bayar lebih, tetapi contoh di sini adalah dia bayar 30% duit muka dan dia buat loan hanya 5 tahun saja, 60 bulan. Jadi ini adalah interest yang paling sedikit kita bayar kepada bank, RM6,125. So kalau nak tanya saya pilihan mana yang terbaik, ini adalah pilihan yang terbaik lah. Duit muka yang tinggi dan juga bayaran bulanan yang sedikit tinggi, tapi kita sebenarnya membayar faedah yang jauh lebih rendah. So ini kita perlu consider, kita perlu pertimbangkan, ya. Tetapi pilihan-pilihan ni terpulang kepada para pelajar sekalian, sama ada nak memilih yang paling rendah ke yang paling tinggi. Tapi kalau tanya AKPK, ini yang kami suggestkan, ini yang kami cadangkan, ya. Tinggikan down payment, pendekkan loan tenure daripada 9 tahun kepada 5 tahun, maksimum 5 tahun saja, dan bayarlah bulanan mengikut apa perkiraan yang disediakan. Ini kita sebenarnya membeli kereta tersebut dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah berbanding kalau kita berhutang lebih, ya. So belum ada apa-apa loan lagi sekarang ni, nanti dah kerja tak ada apa-apa loan lagi, jangan buat pinjaman peribadi dahulu. Buat pinjaman yang penting dahulu, produktif, membeli kereta untuk pakai kerja. Buat begini, bayar down payment yang tinggi. So sebelum bayar down payment yang tinggi, mesti kita kena mengumpul wang. So kumpul wang dahulu. So kita kena menyimpan dahulu. Kita biasanya dari kecil, kita dah biasa diasuh oleh ibu bapa kita. Nak beli barang, kita minta ke ibu bapa, nak beli barang tu, nak beli barang ni. Depending on of our upbringing style, ya. Kalau ibu bapa, parents kita kata okey, bila nak beli, dia boleh terus beli. Nampak je mainan, barang mainan. Nampak je barang, baju, kita nak beli, dia terus belikan. Kita dah biasa dapat
apa yang kita nak beli pada masa tu juga. Kita dilatih begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita dilatih dari kecil dan kita juga nanti as a parent, kita melatih anak-anak ataupun adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita nak beli barang, latih diri kita suka suatu barang tersebut. Kita delay gratification. Maksudnya kita tangguhkan keinginan kita dahulu. Nampak barang ada cash beli. Kalau tak ada cash, jangan hutang barang tersebut. Kumpul duit sampailah kita dapat barang tersebut. Kalau barang tu terlalu mahal, baru kita buat pinjaman loan daripada bank kan. Lihat dulu apa jenis barang. Takkan nak buat pinjaman loan daripada bank sebab kita nak beli beg tangan. Kurang sesuai ya. Nak beli beg tangan buat pinjaman dengan bank. Itu memang tak perlulah, bukan produktif loan itu namanya ya. So kita perlu kumpul wang dahulu, tangguhkan keinginan, sabar, kumpul wang secukupnya, beli cash. Itu adalah amalan yang baik ya. Berbanding kalau kita grab sahaja barang yang nak, tak kita nak sekarang juga, cash tak ada, swipe menggunakan credit card, berhutang ya, dan ujung bulan tak bayar pula habis. Berhutang, kena charge faedah lagi. Itu pembelian yang kurang bijak lah ya. So latih daripada sekarang, apa barang yang nak dibeli, guna cash. Tak cukup cash, tunggu kumpul duit, dah cukup baru beli. Tangguhkan keinginan, itu perbelanjaan. Next slide please. Lagi. Okey, kita lihat kepada graf di sini. Contoh ya, kenapa AKPK, kenapa kami menggalakkan beli kenderaan dan kita buat loan 5 tahun maksimum sahaja. Kenapa? Kita lihat di sini contoh ya. Kalau lihat graf, line graf ni yang warna hijau, yang hijau ni adalah the green one is the nilai kereta. Kalau kita beli kereta, first keluar daripada kedai kereta tersebut dalam the first 2 years tu dia akan drop memang banyak ya, very steep dia punya graf ya. Dia drop, harga kereta drop, and then kemudian agak landai ya. Dia punya, tapi menurunlah nilai kereta tersebut ya. Okey, so kalau kita lihat, kalaulah kita buat loan 5 tahun saja, apa yang berlaku? So ini yang the yellow line ni adalah bila kita buat loan selama 5 tahun saja. So apa yang berlaku? Bila harga bayaran ataupun balance di bank kita menurun juga, sebab kita bayar bulan-bulan, jadi outstanding amount ni semakin menurunlah, dari tahun ke tahun dia akan menurun. Harga kereta kita juga akan menurun. Pada satu masa nanti dia akan cross di sini, dia akan bersilang ya. Maksud di sini harga balance bank dengan harga kereta sama. Ya, kalau lihat di sini dalam 3 tahun lebih sahaja dah cross, harganya sama. Kalau menurut contoh kereta ini dalam RM50,000 ya, lebih ya. So ini nilai dia. So kalau kita nak jual kereta ni, balance dengan bank pun dah habis, ataupun kita ada harga kereta kita lebih tinggi daripada balance di bank. Jadi kita akan ada duit lebih bila kita jual kenderaan, bila kita nak jual. Tetapi kalau kita berada contohnya di line kita buat loan dengan bank, pinjaman dengan bank 9 tahun di sini ya. Warna apa ni? Saya pun tak tahu, brown ke merah ke. Okey, kalau 9 tahun begini, dia akan cross dengan nilai kereta pada harga RM30,000 lebih ya. Itu pun selepas berapa tahun? Dalam 7 tahun ke 8 tahun begitu. Dan kadang-kadang kalau kita kata dalam 5 tahun kita nak jual kereta tersebut ya, contoh kita buat 9 tahun loan dan dalam berapa tahun di sini contohnya ya, kita nak jual, line ni dia belum cross lagi dengan harga kereta, jadi nilai balance kita di bank masih lagi RM60,000, tapi harga kereta tersebut dah drop ya, kurang daripada RM60,000. Jadi bila kita jual kereta, kita masih lagi menanggung hutang di bank, ada balance lagi. Sebab tu yang kita galakkan buat maksimum 5 tahun loan ya, untuk para pelajar ya, supaya nak jual kenderaan, kalau berlaku apa-apa perlu menjual kenderaan tersebut, nilainya masih lagi tinggi harga kereta tersebut ya, dan hutang dengan bank pun dah berkurangan ya. Next. Slide yang seterusnya. Okey, tip membeli kereta, ini biasalah ya, semak kemampuan anda, kereta yang memenuhi keperluan anda. Saya dah katakan tadi, gaji tahunan kita adalah, itulah jumlah harga kereta. Kalau gaji tahunan kita RM24,000, carilah kenderaan yang berharga RM24,000. Kalau tak ada kereta yang RM24,000, kita beli motosikal, naiklah motosikal. Tak cukup juga, kita beli basikal, lagi jimat, tak payah beli minyak, kayuh saja basikal tersebut ya.
Dan pertimbangkan nilai jualan belian semula, mencari pakej terbaik jika pembiayaan diperlukan, bersiap sedia untuk perbelanjaan yang tidak dijangka, pastikan kereta anda diinsurankan secukupnya. Okey, next slide. Kemudian ini yang tadi, periksa jumlah penembusan ni kalau kita nak penyelesaian awal, nak bayar kereta habis, ya, kita dah ada kata bonus ke apa ke, kita nak settlekan kereta, kita periksa, nak jual kereta pun sama juga. Kita periksa jumlah penembusan, maksudnya kita nak buat full settlement, berapa jumlahnya sekarang kalau kita balance duit dengan bank, kemudian kita jual kereta, kita tengok harga kereta di pasaran berapa dan tengok balance antara tu supaya kita tidak menanggung hutang lah, ya. Lepas jual kereta masih ada balance lagi di bank, ya. Next. Kemudian klausa penarikan. Okey, tak bayar kenderaan rumah ke kereta ke, tak bayar bulanan. So kita juga akan diambil tindakan. Contohnya kalau kereta kita tak bayar 2 kali berturut-turut ansuran tertunggak ataupun tak bayar dua kali, kereta boleh ditarik. Pihak EPS, ejen perolehan semula, bank akan lantik this EPS, ejen perolehan semula, untuk mengambil kereta dari kita. So dia ambil kereta, kalau 2 bulan tertunggak, bank akan bagikan kita fourth schedule ataupun jadual keempat. Jadual keempat ni menunjukkan kereta akan ditarik. Kita akan diberi masa selama 21 hari daripada tarikh surat yang diberi kepada kita, jadual keempat tersebut, untuk kita menyelesaikan tunggakan tersebut. So kalau tak ada, EPS ataupun ejen ni boleh menarik kereta kita, ya. Boleh menarik semula kereta kita, mengambil kereta kita. Kalau kereta tu bukan milik kita, contoh pada masa akan datang milik suami atau isteri yang telah meninggal dunia, ya, contohnya. So 4 bulan diberikan tunggakan untuk membayar semula, bukan 2 bulan, ya, untuk orang yang dah meninggal dunia. Kereta tersebut kita yang jaga kereta tu, ya, 4 bulan. Kemudian kita perlu menjelaskan kesemua kos untuk menuntut balik kenderaan kalau kita nak dapat tarik balik. Dan kalau kenderaan kita tu dah bayar 75%, contohnya kita dah bayar habis 75% di bank kereta tersebut dan ada ejen datang ditunjukkan jadual keempat ataupun fourth schedule, ada kata nak tarik kereta, mereka EPS tidak boleh menarik kenderaan, sebaliknya perlu mendapatkan notis mahkamah terlebih dahulu untuk menarik kenderaan sebab kita dah bayar 75% kepada bank, ya. So perlu ada notis daripada mahkamah. Jika ada, okey. Dan kita perlu pastikan ejen tersebut perlu ada permit dia sebagai penarik kereta. Ya, kita perlu hati-hati dan kenal pasti ejen mana yang datang. Bukan sebarang orang boleh datang tarik kereta kita. Memang dia tahu kita ni tak bayar tunggak, siapa-siapa saja datang boleh tarik kereta kita. Tidak, ya. Dia perlu menunjukkan permit dia, kad dia, dan kita boleh minta dia tengok IC dan juga permit adakah sama namanya dengan surat yang kita dapat dalam jadual keempat. Kalau betul penarikan, memang betul lah itu orangnya. Tapi jika tidak bawa permit, tak boleh tarik kereta kita. Dan syarat yang selebihnya adalah untuk tarik kereta ni adalah orang itu perlu datang pada hari bekerja, bukan di cuti umum, ya. Cuti umum tak boleh tarik kereta, ya tuan-tuan, pelajar-pelajar, ya, kena tahu tu. Jadi tak boleh orang tarik kereta kita pada cuti umum, hanya hari bekerja sahaja, ya. Baik, slide yang seterusnya. Okey, katakan tidak pada sambung bayar. So kalau ada yang buat loan, dah ada kereta, nak tukar kereta lain, suruh kawan ataupun suruh saudara mara, suruh adik-beradik sambung bayar. Bagi kat adik kereta tersebut, sambung bayar. Jangan begitu, ya. Nama tu still pada nama kita. Kalau berlaku saman tu kepada kita. Kalau berlaku tunggakan still pada kita. Walaupun adik ataupun kawan tak bayar, hutang tersebut on paper di bank adalah hutang kita. So apa-apa hal berlaku, jual kereta tersebut kepada orang, pastikan tukar nama, libatkan bank dalam hal ini supaya pertukaran nama dapat dilakukan. Bukan hanya sambung bayar. No pada sambung bayar, ya. Next. Next, okey, membeli rumah. Ini adalah keputusan keuangan yang paling penting yang terakhir sekali. Rumah, kita tahu sekarang rumah dah mahal. Sukar untuk kita cari rumah yang berharga 200,000 ke bawah sekarang dah susah. Jadi, memang pinjaman akan tinggi. So sebelum kita membuat keputusan untuk membeli rumah, kita perlu pertimbangkan banyak faktor dia, ya. Melibatkan keputusan bukan keuangan juga, memahami proses menjimatkan masa, wang dan elakkan ketidakpastian, memberi rasa bangga
terjaga dan selamat, mempunyai rumah tetap, kita tak menyewa, jadi kita ada rumah sendiri, apa-apa hal kita ada rumah sendiri, ya. Meningkatkan nilai bersih anda. Nilai bersih maksudnya nilai harta bersih lah. Bila ada rumah, ada aset, nilai harta bersih kita pun meningkat, ya. Next. Okey, sebut pasal rumah, kita ada sewa atau beli, mana satu? Nak beli ke nak sewa? Ini pun menjadi persoalan juga bila masa saya memberi dengan ceramah, ramai juga yang mengatakan perbezaan zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Harga rumah sekarang mahal, tak berbanding zaman dulu. Sebenarnya sama saja. Zaman dulu income kita lebih kecil, rumah pun still mahal. Sekarang income dah makin naik, rumah jadi makin mahal lagi. Jadi keputusan tu menunjukkan apa yang patut kita buat. Kita patut membeli ataupun menyewa. Kita kena kira kedudukan keuangan kita dahulu, nisbah pendapatan, ya, hutang kepada pendapatan tadi, ya, berapa hutang kita, berapa persen, ya. Itu yang pertama kita kena kira dulu, ya. Dan jangka masa panjang atau pendek. Rumah ni memang jangka masa panjang lah, ya. Persediaan untuk komitmen jangka panjang. So jika untuk pelaburan, rumah yang kita ada nanti mungkin kita nak buat sewa. Kita dah ada rumah, kita nak beli satu rumah untuk sewa. Itu pun satu langkah yang baik, yang mana kita ada dua pelaburan di situ, ya. Capital dan juga rental investment, yang mana kita memiliki rumah, harganya semakin meningkat, kita ada harta, dan pada masa yang sama kita rent, kita sewakan kepada orang lain yang bayarkan komitmen bulanan kita tersebut. Kita menyewakan pada orang lain pun sama juga, dapat kita punya pelaburan. Next. Okey, untuk kita menilai faktor keuangan, kemampuan, kita lihat kemampuan dulu, aliran tunai, nilai harta bersih, kita punya duit cukup ke nak bayar bulanan rumah tersebut, kita kena kaji, 40% kita kena tengok, ya, dan kelayakan pinjaman kita tengok juga, ya. Next. Slide seterusnya. Okey. Kalau lihat di sini jadual ni, harga rumah mampu milik maksimum dengan pendapatan isi rumah. Ini kita lihat dalam 5 tahun ke belakang lah ni, ya. Masih lagi 5 tahun ke belakang, pendapatan isi rumah brackets berapa. Ini kita punya gaji, kalau kolom sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah harga rumah yang kita boleh ataupun layak kita beli. Contohnya di sini, kalau gaji daripada 2,000 hingga 3,999, ya. So rumahnya, harga rumah kita boleh beli adalah 200,000 dan hingga 247,000 di sini, ya. Itu range. Itu begitu jugalah dengan gaji-gaji yang lain lah, bracket income bracket yang lain. So kita kena lihat di sini untuk mengikut rumah mana yang kita mampu milik rumah, ya, mengikut pendapatan kita, ya. Ini sumber daripada Bank Negara dan juga Jabatan Perangkaan DOSM, ya. Next. Dan bila kita beli rumah, ini dia jenis hartanah dan juga perbelanjaan. Primary market maksudnya di sini rumah, senang, first hand punya rumah. Secondary market adalah second hand punya rumah, kalau kita nak beli. Yang mana satu? Cuma perbezaannya adalah yuran penilaian saja. Sebab kita beli rumah yang dah second hand, kita kena panggil evaluator untuk menilai berapa harga rumah tersebut. Itu memang kita akan ada charge di situlah. Selebihnya adalah semuanya sama, rumah baru ke, rumah lama ke, semuanya sama. Ada rumah yang lama ni subsale lah, ya, daripada tangan orang lain, ataupun rumah yang dilelong, lebih murah, jauh lebih murah harga. Tapi kita perlu perhatikan rumah tersebut dari segi keadaannya, adakah conditionnya bagus, wiringnya, adakah rumahnya dah retak ke. Cuma semua kita kena perhatikan. Ini tidak berlaku pada rumah baru. Rumah baru ni biasanya baru dan memang ada kemungkinan untuk berlaku defects ataupun kerosakan, tapi tidak melibatkan belanja lah, ya. Semua telah termasuk dalam perbelanjaan kita, dalam loan kita lah. Jadi ini perbezaan. Next. Dan bila kita beli rumah, kita perlu ada insurans. Sama juga, beli kereta ada insurans, beli rumah pun ada insurans. Okey, ramai yang nak tahu, ya. MRTA adalah referring to Mortgage Reduced Term Assurance. MLTA adalah referring to Mortgage Level Term Assurance. Dua yang perbezaan. Apa bezanya kedua-dua ni? Saya ringkaskan untuk mudahkan para pelajar tahu, ya. MRTA ni biasa kita bayar insurans ni kita bayar lump sum. Biasanya kita akan finance juga dengan bank, kita masukkan pinjaman dalam bank kita ni dengan jumlah untuk kita insuredkan
rumah kita tu untuk kepada bank. Jadi benda dia dah masukkan lump sum. Ini kebaikannya kepada bank lah. Kalau apa-apa berlaku pada diri kita, kematian ataupun kecacatan kekal, TPD, total permanent disable, so this insurance company akan bayar balik kepada bank lah, MRTA. Dan tapi MRTA ni dia reduce, maksud di sini dia beri protection, tetapi amount yang diberikan kepada bank dia lah reduce. Maksudnya kalaulah dari tahun ke tahun jumlah outstanding amount kita makin menurun, berkurang daripada bank, jadi amount of insurance pun berkurang mengikut balance yang ada dalam bank kita. Itu maksudnya MRTA reduce. Manakala MLTA level maksudnya sama sepanjang tenure kita dengan bank. Maksudnya sini kita bayar loan, katalah rumah tu berharga 200,000, kita bayar dia berkurang amount dengan bank, tetapi insurans yang cover dengan bank sebanyak 200,000 kekal sampai tamat bayar dengan bank kita. So itu adalah level yang sama, ya. So dia cover. Jadi apa perbezaan di sini adalah dia cover untuk kematian dan juga kecacatan kekal. Cuma bila ada MLTA, kita ada saving sini, protection with savings and cash value. Kita boleh menyimpan di situ, melabur lah. Maksudnya di samping kita ada insurance, pada masa sama kita juga melabur, ya. Kita ada saving yang mana bila pada satu sela masa kita boleh keluarkan duit tersebut, saving kita daripada insurans yang kita bayar, MLTA ataupun dalam Islamicnya MLTT, takaful di hujungnya. Ya, so itulah kelebihan kalau kita ambil MLTA berbanding MRTA. Tapi biasanya sekurang-kurangnya insurans mesti ada MRTA lah, ya. Kalau kita tidak ambil MLTA pun ada, kita boleh memilih untuk MRTA juga. Next. Selain daripada faktor kewangan, ada faktor bukan kewangan yang kita perlu pertimbangkan. Nak beli rumah ni, apa faktor nak pertimbangkan? First kali kita kena jumpa saja, kita pergi mall. Biasanya pergi mall lah. Kita akan jumpa developer, dia akan tunjuk dia punya replika rumah, dia punya plan. Kita akan lihat di penerangan dia. Kita perlu tanya lokasi dia di mana. Ya, di manakah lokasi rumah tu dibuat? Adakah kawasan yang dalam hutan, kawasan jin bertendang, yang mana orang pun tak ada, kemudahan asas pun tak ada, dia buat di situ. Jadi elakkan beli rumah kawasan begitu. Kita cari rumah yang ada facilities, ada kemudahan asas, ada MRT, ada sekolah, ada keperluan-keperluan asas kita. Jadi biasanya lokasi itu lebih baik, ya. Kemudian kita lihat jenis rumah. Jenis rumah adalah mengikut minat kita, kemampuan kita. Ada orang mampu beli rumah banglo, ada mampu beli rumah teres, ada yang mampu beli rumah apartmen ataupun kondominium, terpulang kepada kemampuan kita. Kemudian jenis pegangan hak milik. Pegangan hak milik sama ada pegangan hak milik kekal ataupun hak milik sementara, yang mana leasehold ataupun freehold. Yang ini yang mana kalau leasehold kita diberi masa selama 99 tahun saja oleh kerajaan sebelum kerajaan mengambil balik, ya. Yang ini pun kita perlu perhatikan juga, ya. Kalau yang ni biasanya kita akan cari yang freehold lah, ya. Dan yang ketiga adalah hak milik. Yang satu lagi ni adalah hak milik, sama ada hak milik strata ataupun hak milik individu. Kalau beli rumah teres, rumah banglo, individu lah. Kalau rumah yang apartmen, kondominium bertingkat tinggi, rumah flat, iaitulah hak milik strata. Dan yang terakhir, kita perlu lihat juga pemaju, developer. Sebelum membeli rumah, kita perlu melihat track record ataupun sejarah developer yang kita pilih. Jangan pilih developer yang pernah ada rekod terbengkalai projek rumah. Itu bahaya. Jadi kita perlu kaji apakah track record dia. Kalau developer yang bagus, boleh beli rumah yang daripada mereka lah, ya. Next. Dan ini tips tadilah saya rungkaikan dan saya simpulkan di sini. First kali apa yang kita nak beli rumah, mengetahui kemampuan dan kelayakan. Itu mesti kita tengok dalam range 40% perbelanjaan tetap kita, ya. Kemudian tentukan jenis hartanah dan pasaran, sama ada rumah tersebut dia punya ROI ataupun return of investment dia berapa. Kita boleh tanya pada developer, tanya ROI dia berapa, sama ada 7% ke 8% ke. Kita akan lihat. Kenapa perlu tahu ROI ni? Supaya kita boleh agak bila kita beli harga rumah tersebut, tahun bila dia akan double up, value dia akan naik. Ya, tapi kita pastilah dia punya ROI itu dia akan fluctuate, ya, mengikut pada keadaan semasa, perubahan setempat. Contohnya lah, kalaulah satu tempat tersebut
ROI dia 7, ya, 7% saja, 7% saja. Tetapi dalam satu masa projek kerajaan berubah. Katakan tempat tu nak dimajukan, sudah ada MRT ataupun ada laluan train express contohnya, ya. Jadi kawasan tersebut boleh membangunlah, ya, sebabkan oleh ada kemudahan asas yang baru. Jadi ada projek baru akan meningkatkan lagi nilai hartanah di satu kawasan. Jadi itu juga boleh meningkatkan juga kita punya ROI. Dan yang ketiga, mengkaji jenis pinjaman perumahan. Kita tengok Islamik ke ataupun konvensional ke, kita perlu lihat, ya. Kemudian semak kos-kos tambahan rumah, legal fee, tax dan sebagainya, perlu lihat, ya, itu pun termasuk dalam kita punya loan, dan membuat perjanjian. Kemudian kita akan buat pengubahsuaian jika perlu, pengubahsuaian renovation lah rumah, ya. Okay, next. Okey, pastikan pinjaman yang diambil adalah untuk kegunaan yang produktif. Ini buat loan, ya. Ini adalah saya simpulkan sajalah. Saya rasa ini dah nak habis, ya. Mengikut tahap kemampuan bawah 40% kemampuan semasa, rekod kredit yang baik, halusinasi tidak baik. Maksud di sini kita halusinasi ni maksud kita berangan, boleh beli tu, boleh beli ni tanpa kita buat pengiraan yang betul, yang berhati-hati. Mengikut kemampuan keuangan kita baru kita buat keputusan. Ayat lainnya adalah jangan amalkan impulsive buying. Apa itu impulsive buying? Perbelanjaan luar duga. Kita nampak saja beli. Kita tak plan pun nak beli benda tu, tak ada pun dalam wish list kita selama ni, tapi bila nampak terus nak beli. Yang itu adalah perbelanjaan tidak baiklah, ya, halusinasi. Kemudian last sekali apa dia? Lihatlah di cermin. Untuk kita kenal pasti ukur baju di badan sendirilah, ya, untuk kemampuan kita, ya. Next. Saya rasa itu saja untuk slide ni, ya. 12-19 saya rasa saya pun dah terlebih sedikit. Jadi kita buka kepada Q&A lah, ya. Baik, terima kasih Tuan Syed untuk pembentangan sebentar tadi. Baik, ada beberapa soalan yang saya terima secara PM, ada yang message kita directly. Baik, tadi Tuan Syed ada mention tentang kereta productive loan, unproductive loan. Untuk pelajar universiti ni, terutamanya kepada pelajar tahun akhir yang selepas ni akan memasuki alam pekerjaan, apakah langkah pertama yang perlu dilakukan bila mereka ni dapat gaji yang pertama? Tengah-tengah excited untuk gaji yang pertama tu. Nasihat daripada Tuan Syed kepada peserta kita. Okey. Yang pertama sekali saya tekankan kepada pelajar, ya, jangan buat pinjaman peribadi. Ya, elakkan personal loan. Ya, walau apa pun berlaku, elakkan personal loan. Siapa yang dapat jadi bergelar penjawat awam masa akan datang, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita akan mencari. Sebab biasanya penjawat awam ni mudah untuk buat loan. Jadi elakkan jadi penjamin ataupun suruh kita buat loan. Itu biasanya berlaku lah. Kemudian kita perlu membeli kereta untuk berulang kerja. Itu biasalah untuk kita perform dalam pekerjaan. Kita perlu buat dari segi semua segi. Dari segi kenderaannya, dari segi mental persediaan semualah. Jadi kalau nak beli kenderaan tak mengapa. Boleh kalau lah kawasan pekerjaan office kita dan rumah kita tu tidak ada public transport. Tapi jika anda sesuai selesa je nak guna public transport, silakan, tak perlu beli kereta pun. Itu lagi menjimatkan. Tapi jika perlu belilah mengikut kemampuan. Macam saya cakap tadi, maksimum gaji tahunan kita, itulah harga kereta kita. Ada cadangan ke? Beli motor dahulu kemudian kereta? Itu terpulang. Kalau motor ni biasalah, kalau lelaki okey, memang selesa. Kalau perempuan biasanya skuter kot saya rasa. Skuter lebih selesa dengan perempuan, tapi dari segi bahayalah, ya, keselamatan. Kita fikirkan keselamatan, hujan dan panas lah. Nak beli kereta tak ada masalah. Okey, masa pembentangan tadi Tuan Syed ada mention tentang menyimpan, saving. Khasnya kepada pelajar-pelajar yang sedang menuntut di universiti sekarang ni, ada tak certain amount yang dicadangkan oleh AKPK berdasarkan kajian AKPK untuk pelajar-pelajar ni mula menyimpan daripada sekarang? Kita ambil maklum yang pelajar tidak mempunyai lagi pendapatan tetap, tetapi dengan keadaan semasa sekarang ini, pendapatan yang pelajar yang ada sekarang ni, ada tak certain amount yang dicadangkan kepada pelajar untuk menyimpan?
Okey, baik. Soalan yang sangat baik tu Encik Baiz. Bagus tu. AKPK cadangkan kalau kita dapat pendapatan, kita kena tolakkan 10% sekurang-kurangnya kepada simpanan. Ya, kebanyakan kita dapat gaji, kita guna dulu, belanjakan dulu, apa yang ada lebih itu kita simpan. Yang itu salah tu ya. So kita dapat saja gaji, tolakkan 10% daripada gaji kita, sekurang-kurangnya 10%. Siapa yang mampu lebih, tingkatkan hingga 30%. Kita syorkan 30% maksimum. So kalau lebih lagi baguslah. Tapi kalau boleh 10% simpan sekurang-kurangnya dulu, kemudian selebihnya nak gunalah. Kita belanjakanlah, tapi 10% kita simpan dahulu untuk saving ya. Tapi kalaulah kata dah ada komitmen yang tinggi contohnya, tapi saya rasa pelajar ni belum ada komitmen lagi ya. So belum ada buat loan lagi, rumah ke kereta ke, jadi perlu simpan dulu, saving dulu. Utamakan saving dulu. Apa yang ada selebihnya baru kita tengok kemampuan untuk membuat hutang yang lain. Selebihnya 10% wajib saving dahulu. Baik, 10% wajib untuk saving. Ada tak nisbah yang tertentu? Maksudnya tadi Tuan Syed ada mention tentang 10% untuk saving dan kita pernah dengar tentang emergency fund, ya, fund kecemasan. So mungkin ada tak nisbah yang tertentu yang Tuan Syed boleh syorkan kepada peserta webinar kita? Okey, 10% tu saving lah untuk kita punya dana kecemasan. Ya, dana kecemasan ini berapa banyak perlu kita simpan? Okey, kita perlu simpan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji kita. Ya, kalau ada siapa yang menyimpan, berapa banyak saya perlu menyimpan cik? Berapa banyak yang saya perlu belanjakan? Okey, kurangkan perbelanjaan, beli barang yang perlu sahaja. Tapi bila kita tolak 10% daripada gaji kita bulanan, supaya dengan matlamat kita buat target, mesti ada saving yang kita simpan dalam 6 bulan gaji. So, kalaulah gaji kita 2,000, 6 kali 2, 12. So, kita kena ada dalam saving kita 12,000 setiap masa yang tak perlu digunakan. Simpan sahaja. Selebihnya, kalau nak merancang untuk melabur lagi ke ataupun berbelanja, boleh. Tapi dalam saving, emergency fund ada 12,000. 12,000 ni adalah cash, aset cair, wang tunai yang mana kita boleh keluarkan anytime bila berlaku kecemasan. Baik, terima kasih. Saya rasa info ni berguna kerana ada sebenarnya setengah pelajar yang dia buat part time sekarang ni. So mungkin boleh gunakan tips ini untuk menyimpan. Baik, saya nak divert sikit kita punya discussion tentang scam, financial scam. Okay. Penipuan keuangan. Di mana seringkali kita dengar penipu-penipu ni dia mensasarkan golongan muda, golongan pelajar, golongan yang baru nak bekerja, golongan yang dah nak pencen, yang dia tahu yang baru dapat duit ataupun yang akan dapat duit banyak. Mungkin nasihat ataupun pandangan kepada peserta-peserta webinar kita pada hari ini untuk elakkan daripada terkena scam keuangan ni, financial scam. Okey, pertama sekali kita lihat bila scam tu sampai. Stage yang pertama adalah scam tu sampai bila. Sekarang ni scam biasanya sampai melalui telefon, betul? Ataupun melalui leaflet ataupun kita jumpa di jalan. Jarang ada di TV ya, sebab TV ni biasanya dia dah ditapis. Benda yang selamat saja kan. Jadi kita perlu lihat bila sampai kepada kita, contohnya melalui telefon. Bila mendapat panggilan, kita perlu pastikan kenal pasti siapa sumber yang membuat panggilan. Kadang-kadang scam ni dia uji kita. Saya pernah ada satu case yang mana dia kata dia daripada bank sekian-sekian, dia kata kita tiba-tiba dah ada loan dengan bank. Dia siap menyatakan nama bank lagi. Dia kata encik dah ada hutang sebanyak 80,000 dengan bank. Jadi saya pun terkejut pada masa tu. Kenapa? Jadi kita jangan panik. Kita perlu bertenang dan dapatkan informasi. Maksudnya bank dari mana. Kemudian jangan kita dedahkan maklumat peribadi kita. Kalau dia kata nombor kad encik, apakah nombor akaun encik, jangan nyatakan. Itu adalah bentuk-bentuk scam. Tak semestinya kita tak boleh kita dedahkan melalui dalam telefon. Itu sumber yang datang yang kita perlu jaga. Dan yang kedua, untuk kenal pasti, dapat saja nama pelaburan ataupun scam tersebut, kita perlu rujuk, refer dengan laman sesawang Bank Negara Malaysia, cek adakah company ataupun instrumen tersebut valid ataupun sah. Ya, kalau bukan di bank negara juga kita boleh lihat kepada Suruhanjaya Security. Untuk semak sama ada pelaburan yang disediakan ataupun skim yang dijalankan adalah valid, adakah dia sah. Ya, kita boleh semak dahulu ya sebelum kita sign up untuk apa-apa saja pelaburan ya. Baik, terima kasih.
Satu lagi isu yang sering kali menyelubungi kita punya peserta webinar pada hari ini, terutamanya pelajar-pelajar ni, apabila habis belajar masuk kerja kena bayar PTPTN. Okey. So pandangan Tuan Syed tentang isu semasa PTPTN dan kesannya kepada pelajar kalau ada yang buat endah tak endah untuk bayar PTPTN selepas ini. Okey. Tentang PTPTN ni biasalah dia apa kita katakan, tujuan asal kita buat perjanjian mendapatkan PTPTN adalah kita buat loan ya. Kita dah berikrar yang kita meminjam wang dari kerajaan untuk menampung pembayaran pengajian kita universiti ya. Asalnya adalah kita buat loan untuk pinjaman, nama saja pinjaman, akhir saja dapat gaji saja kita dah bekerja, kita perlu bayar balik. Itu memang wajib dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar ataupun kita bekat siswaza yang mana kita dah ada kelulusan, kita dah ada gaji, kita bayar balik sebab perjanjian asal adalah kita meminjam, bukannya beasiswa ya. Unless kalau PTPTN dia kata takkan syarat dalam polisi dia mengatakan bahawa sekian-sekian pointer, grade boleh ditukarkan kepada beasiswa. Itu tidak mengapa. Kan, kita dapat beasiswa tersebut. Tetapi jika kita perlu bayar balik. Bermula bila-bila kata 6 bulan selepas tamat pengajian, kita mula bayar. Langsaikanlah ataupun bayarlah, komitlah dengan bayaran bulanan tersebut. Sebab itu adalah ikrar kita meminjam, kita perlu bayar balik. Inilah titik yang kita berhutang ni. Kita dah mula meminjam dan kita perlu bayar balik bulan-bulan. Jika ada masalah untuk membayar semula, katakan tidak dapat pekerjaan, kita perlu menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak PTPTN untuk melihat apakah option ataupun pilihan yang ada untuk kita. Jangan hanya mendiamkan diri dan tidak membayar. Itu kurang tepatlah ya. Baik, jangan mendiamkan diri ya. Cik Tuan Syed ada highlight tadi. Baik, seterusnya Tuan Syed, saya nak minta sedikit ulasan tentang isu bankrupt di usia muda sekarang ni. Mungkin Tuan Syed nak ulaskan tentang isu ini sedikit. Okey, bankrupt ni apa? Okey, bankrupt ni dalam bahasa Melayu muflis lah ya. So, muflis, bila kita akan dikatakan muflis, diisytiharkan oleh mahkamah bahawa muflis, seseorang itu boleh diisytiharkan muflis kalau kita ada hutang yang tertunggak sebanyak RM100,000 dan ke atas. Ya, cecah RM100,000 dan ke atas, kita boleh diisytiharkan muflis, iaitu hutang tertunggak dengan satu fasiliti ataupun satu bank. Ya, contohnya kalau kita ada hutang dengan dua bank, satu bank A dan satu bank B. Bank A kita berhutang tertunggak RM50,000, bank B kita tertunggak RM50,000. Kita tidak boleh diisytiharkan muflis lagi, ya, sebab bukan cecah RM100,000 ke atas dengan bank yang sama, satu fasiliti, ya. Dan bila kita muflis ni, inilah yang kami risaukan, kami di AKPK, kalau boleh kami akan bantu, kami akan pelihara mana-mana rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan, yang ada bebanan hutang untuk tidak diisytiharkan sebagai bankrupt ya. Kita akan tolak. Kita akan pastikan yang individu ni mendapat bantuan. Tetapi jika tidak mendapat kerjasama daripada mereka yang berhutang, jadi kami tidak boleh membantu. Sebabnya untuk join AKPK ataupun menyertai mendaftar dengan program pengurusan kredit kami, perlukan sukarela daripada pihak tertentu untuk menyertai program kami untuk dibantu. Jadi kami menyediakan platform, hanya memerlukan mereka yang tertentu untuk datang dan mendaftar sahaja. Jadi kita akan elakkan daripada bankrupt, kita akan atur semula komitmen yang begitu tinggi, katakan ada hutang komitmen bulanan yang begitu tinggi, ada hutang kereta, ada hutang rumah, ada hutang peribadi yang tinggi. Jadi datang ke AKPK, kita akan bantu untuk susun semula, jadualkan semula pembayaran balik tu supaya kita kurangkan mengikut kemampuan penghutang lah ya, supaya tidak tertekan. Nanti last kali ada masalah mental pula tertekan ya, yang mana kita tengok memang kesihatan mental ni jadi isu yang panas sekarang ya, yang disebabkan oleh masalah kewangan yang membawa kepada kesihatan mental dan tidak boleh perform di tempat kerja sebab ada masalah kewangan ya, tertekan. Juga kita perlu atur dan selesaikan. Jadi jangan risau, AKPK sedia membantu anda. Ya, betul. Baik Tuan Syed, soalan yang berikutnya.
Apakah peranan BNM apabila konsumer telah membuat laporan kehilangan wang di dalam simpanan kepada commercial bank dan laporan tersebut juga telah pun dimaklumkan kepada BNM? Okey, boleh bacakan lagi sekali soalan tu Cik Faiz? Okey, soalan dia, Peranan BNM? apakah ini dari pandangan ataupun jawapan daripada pihak AKPK apakah peranan BNM apabila konsumer telah membuat laporan kehilangan wang di dalam simpanan kepada commercial bank dan laporan tersebut juga telah pun dimaklumkan kepada BNM? Okey, kalau yang ini kita nasihatkan dia kalau kehilangan wang simpanan dalam bank, kita perlu rujuk kepada PIDM ya. Yang mana PIDM ni dia satu perbadanan insurance deposit Malaysia ya. Yang mana dia kita melindungi deposit kita. Jadi kalau kami di AKPK ni kami mengesyorkan jika berlaku kehilangan, ia mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada scam, kehilangan tersebut nombor akaun kita telah didedahkan kepada pihak scammer, ada pelbagai kemungkinan. Jadi perlukan penyiasatan. Jadi penyiasatan ada badan yang sesuai adalah kita akan mereportkan pada PIDM secara direct lah untuk kita menyelesaikannya, dan kami di AKPK hanya memberi khidmat nasihat untuk dibawa kepada mana. Sebab kita juga sini ada social synergy. Yang social synergy ni maksudnya jika seseorang individu yang ada masalah datang ke AKPK, kita juga boleh menchannelkan, menghubungkan ya masalah-masalah yang bersesuaian. Contohnya macam isu kehilangan wang dalam akaun lah ya, yang mana kita boleh channelkan dan tak perlulah individu tersebut pergi ke sana kemari nak dapatkan bantuan. Jadi kita boleh linkkan dengan pegawai-pegawai yang berkaitan yang boleh menguruskan masalah yang dia alami. Contohnya PIDM lah. Baik, terima kasih Tuan Taib. Okey, kita dah sampai ke penghujung perbincangan untuk webinar pada hari ini. Mungkin Tuan Said nak war-warkan kepada pelajar-pelajar kita, peserta-peserta webinar kita antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh AKPK, terutamanya kepada pelajar universiti. Silakan. Okey, di sini yang paling penting ya saya lihat daripada golongan muda ya, para pelajar ya, cara kita menguruskan wang. Saya tamatkan dipunya dengan kesimpulan lah ya, kita menguruskan wang. Bila kita menguruskan wang, yang pertama sekali kita perlu ada bila dah bekerja nanti, kita kena sediakan security. Security maksudnya kita punya social security, kita punya insurance kena ada, bekerja. Dan kedua, level yang kedua adalah kita punya dana kecemasan. 6 bulan gaji perlu ada. Dan seterusnya kita punya pelaburan. Pelaburan yang kalau boleh pelaburan yang the last, sebab dah ada dana kecemasan baru boleh melabur. Ada dalam kalangan pelajar yang suka melabur tapi tidak ada dana kecemasan. Bila berlaku kecemasan tak boleh buat apa-apa, berduit di pelaburan. Jadi perlu ada siapkan dulu insurans, dana kecemasan dan juga pelaburan. Ya, itu yang penting. Dan yang kedua, perlu sedar kami di AKPK, bila sebut saja AKPK, ramai kata kalau saya tanya apa itu AKPK? Oh, AKPK adalah hutang. AKPK adalah stres. AKPK adalah takut kami nak mendengarnya. Kalau saya nak berbual, dari mana tuan? Saya dari AKPK. Dia menjauhkan diri pula. Jadi dia rasa tak selesa ya. Jadi itu stigma masyarakat ataupun golongan yang sekarang ni saya perlu beritahu. AKPK ni bukan sahaja membantu mereka yang mempunyai masalah kewangan, tapi mereka yang ada duit pun kita boleh bantu. Contohnya bantu dari segi apa? Tuan, saya ada sekian-sekian duit, saya ingin membuat pelaburan. Tetapi apa jenis instrumen pelaburan yang paling sesuai untuk saya? Datang ke KPK, kita akan berkongsi secara percuma khidmat nasihat kewangan. Sebab KPK ada 3 jenis servis. Pertama sekali kita ada kaunseling pendidikan kewangan. Pendidikan keuangan adalah kita pergi berjumpa dengan citizen, dengan rakyat, kita dedahkan apa yang kita bekalkan, servis yang kita bekalkan. Seperti mana yang kita buat hari inilah, perkongsian sekarang inilah ya. Dan kedua, kita ada kaunseling keuangan yang mana sesiapa yang ada masalah keuangan, juga kepada mereka yang tidak mempunyai masalah keuangan tapi ingin melabur, ingin mendapatkan ilmu bagaimana perlu melabur, datanglah ke AKPK, kita berkongsi bersama. Dan yang ketiga, pada mereka yang betul-betul mempunyai masalah keuangan, jangan diamkan diri, jangan tertekan, share, beritahu ahli keluarga kita ada masalah. Jadi bila kita boleh selesaikan, pergi ke the bank, reschedule, jadualkan semula pembayaran balik. Kalau tak boleh, datang ke AKPK, kami yang akan proposekan kepada bank lain untuk membantu mengurangkan komitmen bulanan. Ya, Cik Faiz. Soalan yang terakhir, maaf.
antara soalan yang terakhir, ada satu Baik. lagi daripada Puan Zuraina alias, sekiranya konsumer telah membuat laporan ke PIDM, adakah konsumer mendapat balik wang yang telah hilang di dalam simpanan mereka di commercial bank? Okey, saya tak boleh menjawab secara direct soalan ini sebab urusan ini adalah PIDM. Jadi sama ada urusan tersebut boleh dapat bayaran balik sekejap tu ke ataupun selepas berapa lama ke, itu bergantung kepada polisi dan juga prosedur PIDM lah ya. Jadi kami di AKPK hanya menchannelkan saja, tapi saya tak pasti sama ada bagaimana urusannya, prosedurnya bagaimana, perlu dirujuk kepada pegawai PIDM lah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Syed Muhammad Fauzi Syed Hussein, Pegawai Kanan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuan Syed. kembali. Baik, kepada semua peserta webinar pada hari ini, Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai sesi webinar pada hari ini, dan kami akan meletakkan borang kaji selidik di ruangan chat, dan sebaik saja selesai webinar ini ataupun sekarang, anda boleh isikan borang kaji selidik tersebut, dan data yang kami perolehi daripada anda itu kami akan hantarkan e-certificate kepada anda. Baik, sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang program-program ataupun aktiviti secara dalam talian ataupun muzium dari rumah yang dianjurkan oleh Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, anda boleh lawati laman sosial Facebook kami di www.facebook.com/bnm.mag dan juga www.instagram.com/bnmmag. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan secara atas talian di mana anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ataupun pameran-pameran maya kami yang telah pun kami letakkan di dalam laman sosial kami. Sekali lagi, Tuan Syed, terima kasih kepada anda peserta-peserta webinar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam.